الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كما علمت آدم فعلمنا وكما فهمت سليمان فهمنا وكما عصمت يوسف فعصمنا وكما سلمت يونس فسلمنا وكما أكرمت أيوب فأكرمنا وكما ألهمت أوليائك فألهمنا وكما هيمت أحبابك فهيمنا ومن رضاك غنمنا ومن فضلك لا تحرمنا واجعلنا لك من الشاكرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini dapat kita bertemu untuk meneruskan lagi kajian kita tentang ilmu tajwid, iaitu yang berkaitan dengan sifat-sifat huruf hijaiyah. Baik, lupa tanda bila lepas katakan apa? Minggu depan. Yang lepas tu kat mana? 138. 198. 198 istifal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Istifal yang keenam, istifal. Baik, jadi kita yang lepas telah kita kongsikan berkenaan dengan isti'la, betul ya? Yang lepas kita telah kongsikan berkenaan dengan isti'la. Kemudian hari ini pada malam ini kita masuk pada istifal. Istifal ini adalah sifat berlawanan bagi isti'la. Adapun yang lepas kita sebutkan tentang isti'la, iaitu ada 7 huruf isti'la. Ada 7 huruf isti'la khussadatin qir. Ada 7 huruf isti'la yang mana apabila kita menyebut akan huruf-huruf isti'la ini, pangkal lidah kita terangkat. Pangkal lidah terangkat. Sepertinya huruf ta, huruf ba, huruf sa, huruf wa, huruf qaf, huruf wa, rin, huruf kha. Jadi kesemuanya huruf itu apabila kita menyebut dengan keadaan pangkal lidah terangkat. Baik, dan huruf-huruf isti'la itu adalah huruf-huruf tafkhim. Huruf-huruf tafkhim. Iaitu tafkhim itu ialah sebutan tebal ataupun huruf-huruf yang tebal sebutannya. Jadi itu adalah huruf tafkhim. Jadi bila kita sebut pa bunyinya tebal. Kemudian ba itu bunyinya tebal. Kemudian sa bunyinya tebal. Itu di antaranya. Jadi huruf-huruf isti'la itu adalah huruf-huruf tafkhim. Baik. Pada malam ini kita masuk pada kata istifal, iaitu sifat lawan bagi isti'la ialah istifal. Istifal maknanya menurun, ataupun kita ada dengar ayat Quran ada berbunyi as-sufla ataupun asfala, asfala safilin, asfala safilin, iaitu tempat yang paling bawah sekali. Itu neraka, di dalam neraka yang paling bawah sekali. Itulah rujuk kepada tempat yang rendah. Itu pada bahasa. Ataupun dalam doa duha, doa sembahyang duha, antara doa sembahyang duha, waj'al aydiyanal ulya bil i'ta.
jadikanlah tangan kami ini di atas untuk memberi, wala taj'al aydiyana sufla bil isti'qa, dan jangan jadikan tangan kami ini di bawah. Wala taj'al aydiyana sufla, jangan jadikan tangan kami ini di bawah, kan, di bawah tempat-tempat yang bawah, bil isti'qa, dengan meminta-minta kepada orang. Jadi kita minta dalam solat duha itu, dalam doa itu kita sebut waj'al aydiyanal ulya, jadikan tangan kami di atas, bil i'ta, supaya boleh memberi kepada orang, lebih banyak kita memberi. Jadi makna kata perkataan sufla ataupun asfala dan juga istifal menunjukkan maknanya ialah bawah, rendah, menurun dan sebagainya. Pada istilah, iaitu istifal ini tidak terangkat pangkal lidah semasa menyebut hurufnya. Jadi apabila kita menyebut huruf-huruf istifal yang bersifat dengan istifal ini, pangkal lidah tidak terangkat. Jadi huruf-huruf istifal, pangkal lidah tidak terangkat, iaitu juga menurut kata sahib Al-Salsabil Asy-Syafi, ulama mengatakan bahawa wa khafduhu bihastifalun yujla, dan merendahkan akannya, iaitu tidak mengangkat lidah. Merendahkan akannya, yakni dengan makna kata tidak angkat lidah ketika mendatangkan huruf, itulah istifal. Jadi kalau bila kita menyebut huruf-huruf, lidah itu tidak terangkat, maka itulah maksudnya sifat istifal. Tapi kalau terangkat bila kita menyebut huruf, maka itu adalah isti'la. Gitulah, mudah kita faham lagu tu. Dan huruf istifal ada 22. Dinyatakan di sini huruf istifal ada 22, iaitu dalam rangkai kata ansyir haditha ilmika sawfa tujahhiz bidha, ataupun rangkai kata yang kedua thabata izzuman yujawwidu harfahu id sallashaka. Nak apa ya? Rangkai kata apa? Akhirnya kepala nak apa rangkai kata? Kan? Tak apa, nak hafal, tak mau hafal tak apa pula. Kalau nak mudah kaedah dia, hafal huruf-huruf yang bersifat isti'la itu ada 7 huruf isti'la kan. Maka lawan dia tu adalah huruf istifal. Itu kaedah yang mudah. Kalau nak hafal satu-satu, boleh hafallah satu-satu. Pilihlah yang mana yang boleh kita buat. Baik. Yang penting kita faham apakah itu huruf isti'la ataupun sifat isti'la, dan apakah itu sifat istifal. Bermakna kita tidak keliru pada pemahaman dua sifat ini. Jadi huruf-hurufnya kalau dipecahkan satu persatu, itulah dimulakan dengan alif, ba, ta, tha, jim, ha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, ain, fa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah dan ya. Itu keseluruhan huruf-huruf istifal. Baik. Jadi jelas tak berkenaan dengan huruf istifal ni? Sifat istifal ni jelas ke? Atau ada masih keliru? Jelas? As-sukut alamatur ridha. Diam tu tanda setuju. Tu nak minang anak dara boleh lah. Dalam kuliah bila ditanya jangan diam. Maknanya faham ke? Nampak tak? Kalau tak faham bagi tahu kan. Ada apa yang tak cukup, penyampaian tu tak cukup memahami, bagi tahu. Kita cuba nak sampaikan kefahaman tersebut, insya-Allah lah. Kan? Kita cubalah. Kita nak berkongsi ilmu. Jangan segan lah. Kan? Jadi faham tak? Tanya sekali lagi. Faham tak? Faham? InsyaAllah. Nak jawab faham tak? Wah, ni kau kena tanya lebih pula. Nampaklah, nampak gambaran. Nampak apa tu istifal dan apa itu isti'la. Baik.
Kita nak buat pengecaman istifal dan isti'la, boleh ya? Yang lepas kita ada tanda tak? Kita baca kat mana last sekali muka surat mana? Al-Quran? Kau tak ada kan? Ada tak? Tak ada. Tak ada, kita baca pada muka surat. Muka surat 95. Dia buka muka surat 95. Surah An-Nisa. Kita mulakan dengan ayat 102. Muka surat 95 surah An-Nisa ayat 102 tu, ayat yang pertama. Atas sekali. Wa idza kunta fihim. Surah An-Nisa, juzuk yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Jadi pada a'udzu tu kita dah boleh cam ya, manakah satu isti'la, manakah satu istifal. Contoh itu huruf isti'la ke istifal? Istifal. Kerana bila kita sebut kan, dengan pangkal lidah kita tidak terangkat. Ain. Ain isti'la ke istifal? Ain isti'la ke istifal? Istifal. Okey, jadi kita tengok terangkat lidah ke, pangkal lidah kita terangkat atau tidak. Yang tu kita tengok pada situ je. Ada lagi sifat-sifat yang lain tu tak apalah. Jadi kita nak buat pengecaman pada isti'la dan istifal. Kemudian zal. Isti'la ke istifal? Istifal. Mana kita sebut zu. Jadi pangkal lidah, jangan tengok hujung lidah. Yang ada setengah dia keliru. Karena bila disebut hujung terangkat lidah. Bila menyebut huruf yang berbaris dhammah ataupun huruf yang berbaris depan, hujung lidah terangkat. Hujung lidah, bukan pangkal lidah, hujung lidah terangkat tak? Terangkat sebab
kan. Ada yang terangkat, ada yang tak terangkat. Tapi bila yang terangkat maka akan jadi keliru. Tapi terangkat itu adalah pada hujung lidah, bukan pada pangkal lidah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَإِذَا كُنْتَ itu nun mati bertemu dengan ta kan, maka itu jadi ikhfa kan. Sambil-sambil lah kita sebutlah apa-apa yang ada di situ supaya kita dapat juga mengetahui yang lain-lain. Maka kita sambil-sambil kita sebut-sebut yang lain. Jadi jadi dengung dia itu tidak memasukkan seperti idgham kan. Kerana dengung ikhfa tu dengung yang tersembunyi dia sembunyi pada nun tu. Jadi wa idza kunta fihim, kalau memasukkan iaitu idgham kan. Jadi idgham jadi kita nak pergi kepada ta, tapi pada ikhfa kita tak boleh nak buat begitu kerana dia tidak memasukkan. Jadi dengung pada nun. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Sekali lagi. Dan hujung lidah jangan rapat kepada makhraj nun pada ketika menyebut ikhfa. Kalau dengung ikhfa, hujung lidah jangan bertekak terus. Kalau bertekak dia jadi izhar. Bertekak dia jadi izhar. Ataupun bila rapat saja hujung lidah kepada makhraj nun kan. Kalau lidah rapat kepada makhraj nun, maka dia akan jadi izhar. Dia jadi kun kan. Dia jadi seumpama izhar. Walaupun dia dengung tu, tapi bukan kaedah dengung ikhfa. Kerana ikhfa ialah merenggangkan lidah daripada makhraj nun. Wa idza wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Silakan. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أسنحتهم baik. Jadi kat situ faltaqum kan. Faltaqum fa itu ialah istifal ke isti'la. Istifal fa kan, pangkal lidah tidak terangkat. Kemudian lam istifal ke isti'la. Lam istifal. Kemudian ta istifal ke isti'la. Istifal. Kemudian qaf istifal ke isti'la. Isti'la. Faltaqum kan, qa kan, u bukan jadi ku kan. Kalau ku bermakna isti'la ke istifal. Kalau ku faltaqum jadi istifal.
tak sempurna sifat bagi qaf tersebut. Sebab tu dia bunyi seakan ataupun bunyi seperti kaf. Faltakum, kan dia jadi macam tu. Maka itu kaf, huruf kaf, kan. Dan sifat dia yang disebut oleh pembaca tersebut ialah sifat istifal, bukan isti'la. Jadi bila isti'la, faltaqum, qum, qum, kan, dengan makhrajnya di tengah ke pangkal ke hujung qaf. Qaf di mana? Pangkal lidah. Kan? Qaf di pangkal lidah. Betul tak? Ke di halqum? Qaf di pangkal lidah, paling hujung. Hujung antara di kawasan lidah, paling hujung adalah qaf, iaitu di bahagian pangkal. Qa, kan? Qa. Itu makhraj dia. Adapun sifat dia adalah isti'la. Baik, kalau disebut ku, dia jadi istifal, dan itu adalah bagi huruf kaf. Okey. Faltaqum ta. Ta pula. Ta adalah isti'la. Ya, ta isti'la. Dia isti'la, bagi huruf isti'la ada 7, maka huruf ta adalah martabat yang pertama, yang paling kuat. Kerana huruf ta itu dia ada apa disebut di sini ialah ta kerana dia terdapat itbah dan qalqalah. Disokong dengan sifat itbah dan sifat qalqalah, maka dia menjadi kuat. Sebab tu ta, bunyinya ta, kuat bunyi dia. Okey. Kita sambung. Kemudian hamzah, kan? Hamzah ialah istifal ke isti'la? Istifal. I u. Kita sebut tiga baris itu kesemuanya pangkal lidah tidak terangkat. I u, sama, tidak terangkat. Maka itu adalah huruf yang bersifat dengan istifal. Fa, sama seperti tadi, iaitu adalah istifal. Ta'ifa, ta'ifa, fa adalah istifal. Ta marbutah, ataupun ta bersifat dengan istifal. Ta titu tun, tan tin tun. Jadi tidak terangkat pangkal lidah ketika menyebut hurufnya. Mim ialah istifal juga. Begitulah yang berikutnya. Baik. Kemudian fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Silakan. Sampai tak tu? Nafas tak? Tak ambil nafas tak? Tak ada. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. Sekali lagi. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ
ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Jadi wal ta'ti ta, selepas ta kemudian ta. Jadi istifal kemudian isti'la kan. Ifatun ukhra lam yusa sa. Sa itu adalah isti'la. Lam yusal sa kan. Lam yusallu fal yusallu. Jadi sa ni sifat yang sebelum ni kita belajar itu adalah hamas. Sad itu adalah bersifat dengan hamas, berdesir kan. Kemudian antara syiddah dan rakhawah, sad itu duduk di mana? Sad itu duduk di syiddah ke di rakhawah? Sifat antara syiddah dan rakhawah tu. Cuba kita tengok balik. Antara syiddah dan rakhawah, sad itu duduk pada sifat ataupun mempunyai sifat rakhawah. Maksudnya bila kita menyebut huruf sad itu dia tidak tertahan suara ketika menyebutnya, ataupun terlepas suara ketika menyebut huruf sad. Yang pertama dia berdesir kan. Tu bunyi. Ataupun berdesir ni hamas ini maksudnya bunyi desiran itu serta berangin. Bila menyebut huruf hamas, bila kita sebut so, ada angin keluar daripada rongga mulut kita kan. Kemudian bila kita menyebut sa lagi, dia bersifat dengan rakhawah, yakni bila kita sebut tidak tertahan sebutan huruf sa ini kerana tidak berpegang kuat pada makhraj. Itu mudah kita menyebutnya. Adapun syiddah, sifat lawan bagi rakhawah, bila kita nak sebut ba, contoh kan. Jadi huruf-huruf syiddah ni adalah huruf yang tersekat suara ketika menyebut huruf-hurufnya, ataupun ta kan. Bila kita nak sebut ta dengan ta, beza tak? Ta dengan ta, beza tak kita sebut? Kalau ta macam ada tersekat sedikit. Tapi bila kita sebut ta, lancar saja kita menyebut hurufnya. Itu maksud beza antara syiddah dan rakhawah. Begitulah sa. Sa dia dalam mempunyai sifat rakhawah, dan juga dia pada sifat yang ketiga itu dia bersifat dengan isti'la. Sa fal lam yusa, sa di atas. Bila kita sebut sa, makna pangkal lidah kita terangkat. Jadi isti'la. Lam yusallu fal yusallu ma'ak. Sekali lagi. Lam yusallu. Jangan sebut sal, sebut sa. Bila sebut sal, dia jadi istifal, berbalik kepada sin. Jadi sebut lam yusallu, tinggi ataupun kuat sebutan dia. Lam yusallu fal yusallu ma'ak. Silakan. Cuba kita sekali lagi sekatan. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak. Jadi kuatkan lagi sad itu. Sa lam yusallu fal yusallu.
lam yusallu falyusallu ma'ak. Sekali lagi ulang. Lam okey. Baik. Jadi kena biasakan selalu sebutan tu, baru dia akan meningkatlah. Gitu. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Sekali lagi. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Dia وَلْيَأْخُذُوا zal. وَلْيَأْخُذُوا zal juga. Yang kedua pun zal. Yang pertama tu khudu zal. Yang kedua zal juga, bukan zal. Kalau kita sebut وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ, itu dia jadi zal. Itu dia jadi dia hiz, bukan hiz. Kalau hiz bermakna hujung lidah kita tidak sampai ke bahagian gigi tu, kan? Gigi kacip ni. Bermakna hujung lidah kita berada di belakang gigi, bermakna tak lebih, tak keluar daripada gigi. Tapi bila kita sebut za, bermakna hujung lidah kita dekat gigi kacip sebelah atas. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ. Begitu. Sekali lagi. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Okey, nampak وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ. Susah nak sebut ya. Dia pasal satu kita nak cam huruf tu. Kemudian dia bersambung huruf istifad, isti'la, istifad, isti'la. Dia jadi naik turun. Kita pun nak kontrol ke mana ni. Jadinya tu lah. Biasa tu. Okey, sekali lagi kita tengok. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ. Tengok sekali lagi. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ tu ghain tu adalah isti'la atau istifal? Isti'la kan? Ghain. Isti'la kan? Jadi ta tu isti'la atau istifal? Ta tu istifal kan? Okey. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ ta istifal. Ta ghain isti'la. لَوْ ghain kena angkat. لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ. Tu macam contoh dalam surah Fatihah jugalah. Surah Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ketujuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil kan? Kemudian ya kan? Ghairil. Lepas tu al-maghdub kan? Ghairil maghdub. Nampak? Mim kemudian ghair. Mim itu istifad kan? Kemudian ghair isti'la. Nampak?
Ada setengah yang baca ghairil maghdu. Dia jadi kedua-duanya jadi istifal. Nampak? Itu yang beza lah. Kerana dia tidak menyempurnakan sifat ghain tu dengan sifat isti'la dia tu. Tak sempurna. Dia menyebut mengikut sifat bagi mim tu. Mim tu istifal. Tu dia keliru tang situ lah. Jadi kita nak buat pengecaman tu kerana kita nak tahu huruf ni sifat apa? Isti'la ke istifal? Huruf yang berikutnya sifat isti'la ke istifal? Jadi bila kita baca, maka kita tak akan melakukan kesilapan kat situ. Okey, sekali lagi. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ okey. Ada siapa yang laju siapa kemudian ke biasalah. Okey, baik. Fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Wahid. Ha tu berbaris di bawah dan sebutan huruf ha ialah dengan berhamas. Wahidah, wahid. Ha, hi, hu. Sama. Dia ada bunyi desiran, tapi desiran daripada dalam. Sebab tu bunyi itu bunyi macam tu. Itu desir dia tu. Wahidah, wahidah, wahidah. Sekali lagi. Fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Jadi bila kita sebut ikut dia punya sifat dia kan, elok, kita pun tak penat sebenarnya baca Quran ni. Dia rasa seronok lagi. Kan? Sebab apa? Sebab intonasi dia tu sekata elok kan, ikut yang asal dia. Jadi kita pun makin lama baca, tak cukup ni. Ni nak kena tambah masa lagi ni. Ni tak tahu baru ada 8.20 dah. Tu maksudnya macam tu lah. Maksudnya kita akan tambah keseronokan membaca Al-Quran lagi. Bila kita baca mengikut tempo dia, makhraj dia, harakat dia elok. Jadi kita pun seronok. Kadang-kadang kita baca tu setengah muka rasa baru je baca kan. Tambah lagi. Tu jadi banyak-banyak tu. Nampak? Baik, sekali lagi. Fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Nampak? Jadi fayamiluna 'alai itu adalah lin. Lai sebab ya mati sebelum dia baris fathah itu lin. Kemudian mai kan, mai la tau, mai itu adalah lin juga. Kemudian tau itu adalah apa? Idgham ma'al ghunnah kan. Baik. Wala junaha 'alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda. Boleh saya? Gagah-gagah lah. Baik.
Okey. Wala junaha 'alaikum in kana bikum adam min matar. Silakan. Matar, betul. Pendek matar. Adam min matar. In kana bikum adam min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum. Doa tak sampai. Tak apa. Okey. Au kuntum marda an tad'u aslihatakum. Wa khudhu hidrakum. Wa khudhu ha tu. Jangan sebut hi. Bila hi tu dia jadi ha sempul tu. Kan, ataupun ha besar. Yang ni ha kecil, ha pedas. Kan. Wa khudhu hid. Itu. Wa khudhu hidrakum. Wa khudhu jangan sebut wa khudhu. Itu dia panggil dia punya baris tidak orang kata tidak berpegang kuat pada sebutan baris tu kan. Bunyi baris tu tak betul-betul bunyi yang sebaiknya. Jadi kena zu wa khudhu hidrakum. Kum bukan kum. Kalau nak lebih fasihnya kum maksudnya bila kita sebut baris ni kita tahu Fatihah kan. Jadi ini baris atas, ini baris bawah, ini baris kita depan. Baris depan dari kita Fathah. Ini mana? Ini I. Ini U. Jadi A dengan fathah maknanya buka fathah. Kalau kasrah I itu bawah I. Kalau ada dhammah ataupun hadapan U. Jadi kita bila kita menyebut baris-baris ni contoh tadi tu jadi wa khudhu hidrakum kan. Ayatnya wa khudhu hidrakum. Wa khudhu hidrakum. Baca aslinya. Berapa minit? 2 minit tambah. 10 minit. Jadi pengadil bagus ni. Pengadil bagi istirahat. Okey. Wa khudhu hidrakum. Okey.
bila kita baca wa, di atas kan baris fathah wa, kha dengan dal baris di depan wa udu. Dulu kita ajak sebutan baris satu-satu pula. Contoh wa lu hi oh hi jangan sebut lagi sebut hal hi wa balik wa du hi hal kita tekan bawah pada baris kasrah ni. Asal baris kasrah adalah ya mahfuzah, ya yang terbalik. Itu asal dia. Jadi bila bunyi dia i ke bawah mengikut ya i. Fathah bunyinya mengikut alif kerana asal baris fathah adalah huruf alif yang dicontohkan dia, adapun yang diserongkan dia. Jadi alif yang dicontohkan dia maka bunyinya a ya. Ya ini kasrah ataupun baris bawah ialah asalnya daripada ya, ni ekor huruf ya. Ya dia ada yang macam ni kan. Ni ya apa ya mahfuzah, ini ya mahfuzah atau nama dia lah. Jadi ya ini satu lagi ya yang menjadi ataupun asal baris kasrah ini adalah ya mahfuzah dipotong kepala dia. Potong kepala. Dibuang kepala maka jadi baris bawah. Jadi sebab itu bila bunyi kasrah i dia ke bawah ikut bagi huruf ya. Wa khudhu hidrakum. Kum kan kum. Kum kan. Kum maksudnya eja rumi lah, bukan sesuai eja itu, tapi mengikut eja rumi lah supaya kita boleh faham KUM lah. Kalau kita baca wa khudhu hidrakum, jadi KOM. Jadi KUM. Alaikum hidrakum. Itu dah. Dari sudut sebutan baris basah. Baik. Okey. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Balik tengok balik pada baris bawah tu kasrah tu kan. Hamzah tu baris kasrah kan. Innallaha a'adda lil kafiri tu dia panggil apa tu? Tu dia panggil apa? Dia panggil tartik nipis kan. Apa-apa yang berbaris bawah adalah tartik. Sebutan dia nipis. Asalnya kalau fathah dengan alif dengan fathah ataupun hamzah dengan fathah bunyinya kerana dia huruf jahar kan. Alif tu huruf jahar, hamzah pun huruf jahar. Jadi bila jahar tu dia bunyi dia kuat. Tapi bila dia berbaris di bawah maka dia jadi tartik. Kan? Jadi tartik. Jadi bunyinya nipis. Innallaha a'adda lil kafi tu fi baris bawah maka dengan tartik. Lil kafiri ra tu berbaris di bawah juga kan. Jadi berbeza, jangan kita sebut ataupun kita elakkan daripada menyebut dengan tebal. Kalau ra kan, ra biasanya
Kalau berbaris di atas atau baris depan, itulah tafkhim ataupun tebal. Tapi bila baris di bawah, maka dia jadi nipis. Jadi kita baca lil kafiri ri. Aduh, rendahkan. Rapatkan lidah kita tu dengan langit-langit. Maknanya lidah kita terkepit daripada antara lidah dengan langit. Rapat. Ri. Aduh, tengah lidah kita. Tengah lidah iaitu permukaan daun lidah. Tahu kan? Permukaan daun lidah tu kan? Di tengah-tengah tu. Itulah huruf ya, kan? Huruf shin, tu. Huruf jim itu makhraj dia. Ya, jim dan shin. Shin ke shin? Shin. Shin ya, ejaan dia shin ya, nun ke shin ya mim? Ejaan huruf shin tu, kalau kita baca shin kan, ejaan dia shin ya nun ke shin ya mim? Shin ya nun, shin, bukan shin. Shin ya nun. Shin ya nun. Shin. Jadi nipis kan, ataupun tarqiq. Yang ni kerana dia di permukaan daun lidah. Sekali lagi, innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Satu lagi kena bezakan antara hamzah dengan ain, kan? Innallaha a'adda. Okey, sekali kita cuba. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Baik, insya-Allah. Jadi itulah beberapa perkara yang saya sebutkan tadi tu. Ambil perhatianlah. Kalau boleh Quran yang kita baca tu, kalau boleh tanda, kita tandakan, tapi tanda dengan pensel lah. Jangan tanda dengan pen. Mana tempat-tempat yang saya sebutkan tu yang perlu kita beri perhatian kat situ. Gitu. Baik, jadi insya-Allah sekadar itu dahulu dapat kita kongsikan bersama pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi minta salah seorang tolong tanda ke ayat ni 102 ni, kan. Jadi nanti kita kuliah kita dia kita sambung daripada ayat tersebutlah. 103 pula nanti kita sambung baca insya-Allah. Baik. Sekadar itu dahulu. Ada apa-apa yang tidak faham ke atau apa sebagainya berkenaan dengan isti'la dan istifal? Ada apa-apa soalannya? Faham? As-sukut alamatul ridha. Menurun. Maksud menurun tu ni maknanya lidah kita tak terangkat lah, betul je. Jadi keadaan lidah kita menurun ke bawah lah. Lidah kita, pangkal lidah tu kan, apabila kita sebut huruf isti'la tu, pangkal lidah kita tu terangkat. Pangkal, bukan depan, bukan bahagian hujung lidah, pangkal dia. Dia pangkal tu terangkat. Contoh ni boleh dah apa? Ra, kan. Kemudian kha, kan. Bila kita sebut huruf tu, pangkal lidah tu terangkat. Tapi menurun ni bila kita sebut pangkal lidah tak terangkat. Itu maksudnya menurun. Itu dari sudut bahasa, dari sudut istilah tu maknanya pangkal lidah tidak terangkat. Itu maksud dia menurun. Okey. Ada apa lagi ke? Tak ada?
Alhamdulillah. Paham lah kau tu. Beres. Alhamdulillah. Tak apa lagi nak faham semuanya. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan boleh kita amalkan lah sebaiknya insyaAllah. Dan boleh amal dan boleh sebarkan sebaiknya insyaAllah. Dan jadi ilmu tu makin berkembang. Baik, insyaAllah sama-sama kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu